Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, asas masakan. Pernah dengar tak subjek asas masakan ni? Jah dengan Hani, dengar tak suara cikgu? Okey. Kita akan belajar asas masakan hari ini. So, kita akan masuk unit 1, kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan. Jah boleh baca tak ikut yang cikgu tunjuk ni? Cuba baca. bersihan ruang kerja dan sanitasi makanan. Tak apa, tulisan ni terlampau rapat sangat kan untuk Jah baca. So hari ini kita akan belajar tentang kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan. Dalam bab ni kita ada pecahan-pecahan dia. Yang pertama sekali kita akan belajar tentang ejen pencuci, lepas tu kain dapur, amalan kebersihan di ruang kerja. Lepas tu yang keempat, hidangan panas dan sejuk. So untuk hari ini kita fokus kepada ejen pencuci. Sebelum tu, kita tengok dulu apa pengenalannya. Okey, sebab cikgu tengah recording ni, ada perkataan kamu tak nampak. Nanti kan cikgu buka slide biasa dan cikgu akan letakkan slide ni dalam Google Classroom. Kamu boleh dengar balik apa yang kita belajar hari ni. So, pengenalan. Apa itu bidang kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan? Okey, bila sebut tentang kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan, Hani dan Hadijah, dia sangat berkait rapat dengan kebersihan dan juga keselamatan. Okey, kawasan dapur. Cuba Hani atau Hadijah terangkan dalam dapur tu macam mana keadaannya. Maksud cikgu, apa je yang ada dekat dapur tu? Ada blender. Okey, bagus je. Maksudnya dekat dapur ada peralatan-peralatan masakan. Okey, Hani pun sebut kuali. So maksudnya dekat dapur tu kita ada peralatan-peralatan untuk memasak lah. Dan peralatan-peralatan memasak ni ada yang berbahaya dan ada yang tak adalah berbahaya sangat. Okey, contohnya yang berbahaya tu adalah dapur gas. Lepas tu kita ada sinki, ada air. Kalau air tu menitis dekat lantai, jatuh kat lantai, dia basah, lantai jadi licin. So dia jadi berbahaya. So bila sebut pasal kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan, kita yang pertama sekali kita kena pastikan dapur kita bersih dan selamat. Okey, kenapa kita kena belajar tentang kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan? Okay, cikgu warnakan kuning ni. Okey, aspek kebersihan, aspek ini perlu diambil perhatian oleh murid agar proses sebelum, semasa dan selepas penyediaan dan penyajian makanan berjalan lancar dan dapat mengelakkan berlakunya keracunan makanan. Okey, bila kita memasak, kita ada banyak langkah. Okey, Hadijah pernah masak nasi? Tak pernah? Bukan dah belajar ke dengan kakak yang ajar kat bawah rumah? Okey, Hani pernah masak apa-apa tak Hani? Jah pernah masak nasi. Jah cerita kat cikgu. Okey, cara masak nasi. Mula Jah kena ambil beras, letak dalam bekas kan. Lepas tu kena basuh beras tu. Lepas basuh beras, kena lap periuk kiri kanan tu, lepas tu letak dalam periuk retek. Okey, tu kan dia ada langkah-langkah dia kan. Lepas tu dah siap masak nasi, nak kena hidang nasi pula dekat atas meja. Okey, macam Hani tadi cikgu dengar mak bisikkan Hani pernah masak air. Macam mana pula langkah-langkah masak air Hani? Hani cuba cerita kat cikgu, macam mana masak air? Okay. Air. Lepas tu letaklah cherry elektrik tu dekat tempat dia, and then hidupkan switch, tekan supaya dia on. Okey, itu adalah yang dikatakan proses sebelum, semasa dan selepas memasak. So proses-proses ni Hani dan Hadijah, kita kena jaga kebersihan.
dan kita kena jaga keselamatan. Okay, kalau kebersihan tu contohnya Jah tadi masak beras kan? Masak nasi. So kita kena basuh beras tu dulu. Sebelum tu kita pastikan periuk tu tak ada kesan-kesan habuk ataupun kotoran-kotoran supaya nanti bila kita masak kotoran tu tak masuk dalam nasi tu. Macam Hani pun sama, bila nak masak air kena pastikan ceruk elektrik tadi tu tak ada sisa-sisa kotoran, habuk ke, mungkin dah ada lipas masuk ke, kena bilas dulu. So bila kita belajar tentang kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan, kita boleh elakkan keracunan makanan. Dan kita juga boleh pastikan proses nak masak nasi dengan air tadi tu berjalan lancar. Kalau lah dapur tak bersih, kena bersihkan dapur dulu. Sebab apa? Benda tu akan mengganggu kita proses nak memasak. Okey. Seterusnya, kita terus masuk kepada ejen pencuci dan juga alat pencuci. Okey, Jah tengok ni ejaan ejen pencuci, Hani pun sekali ejaan ejen, A-G-E-N, ejen. Okey, pencuci, P-E-N-C-U-C-I, C-U-C-I, pencuci. Sambil-sambil cikgu ajarkan tentang asas masakan, cikgu juga akan latih kamu membaca supaya lebih lancar. Okey, ejen pencuci. Okey, alat. Macam ni eja alat. A-R-L-A-T, lat. Alat. Okey, pencuci, P-E-N, pen. C-U-C-I-C. Pencuci. Mic Hani rapatkan ke mulut sikit sebab suara Hani jauh je cikgu dengar. Okey, ingat Hani pun cakap kuat sikit. Okay. Jah tak payahlah macam tu. Cikgu tengah ajar ni. Okey, ejen pencuci, alat pencuci. Kita fokus yang pertama, ejen pencuci. Okey, dalam buku teks diberitahu ejen pencuci ada 4. Yang pertama, Jah nampak tak yang warna putih ungu ni? Cuba baca bawah ni. P-E-N, pen. C-U-C, C-I-C. Pencuci lantai. Yang ni gambar ni kalau Hani nampak, ni adalah pencuci lantai. Cikgu rasa Jah memang nampak. Okey, pencuci lantai. Eja lantai macam mana? Okey. Okey, lantai. Bagus. Dua-dua bagus. Pencuci lantai. Okey. Seterusnya sebelah ni adalah pencuci pinggan mangkuk. Yang nampak perkataan ni pencuci je. Yang pinggan mangkuk tertindih dengan gambar cikgu. Tak apa. Nanti kan bila cikgu dah share dalam GC, boleh nampaklah sebenarnya cikgu susun balik cikgu punya video ke atas. Okey, kita dua yang pertama ejen pencuci adalah pencuci lantai dan pencuci mangkuk. Okey, nanti cikgu ceritakan macam mana fungsi dia. Okey, ini adalah ejen pencuci yang kedua yang diberitahu dalam buku teks. Yang kedua, okey, Dettol, bagus. Itu jenama dia, Jah. Yang ni apa pula, Jah? Ni apa pula, Jah? Lun T-U-R-Tur, peluntur. So kita ada dua lagi ejen pencuci. Yang ketiga adalah peluntur. Ni jenama Clorox ni yang biasa kita tahu. Dan yang terakhir pembasmi kuman, jenama Dettol ni. Okey. So ingat ejen pencuci yang pertama adalah pencuci lantai. Yang kedua adalah pencuci pinggan mangkuk. Yang ketiga peluntur. Dan yang keempat, pembasmi kuman. Ini adalah ejen pencuci, 4 ejen pencuci yang kita boleh gunakan di dapur, di ruang kerja untuk memasak. Okey, cikgu nak tanya sebelum cikgu pergi ke fungsi 4 ejen pencuci ni. Dekat rumah masing-masing, Jah dulu, ada tak pencuci pinggan mangkuk? Hani ada. Hani ada tak? Jah kata ada. Hani ada. Okey, pencuci lantai ada tak? Jah tak ada pencuci lantai. Ada.
Mesti cikgu rasa pencuci pinggan dengan pencuci lantai ni selalunya mesti ada dekat rumah masing-masing. Rumah cikgu pun ada. Sebab apa? Kita akan mop dan juga cuci pinggan. Okey, cikgu nak tanya. Sebelum tu Jah, dekat sebelah Jah ada Kak Lydia ke Umi? Kak Gaida. Okey, pencuci lantai. Biasa kita letak dekat mana pencuci lantai ni? Tempat duduk dia. Botol pencuci lantai tu kamu selalu simpan kat mana? Tahu ke tak tahu? Okey, Jah dulu. Jah letak dekat tepi dapur. Hani pula mak letak kat mana? Cuba tanya mak kat sebelah. Ah, mak Hani letak dekat luar rumah untuk pencuci lantai. Okey, kalau pencuci pinggan mangkuk pula, mak Jah letak kat mana? Kak Lydia letak kat mana? Jah kat sinki. Hani pun dah jawab ada kat sinki juga. Hani, cikgu macam dengar suara mak je, suara Hani mana? Okay, so dekat rumah Jah dengan Hani ada peluntur? Okay, Hani ada. Jah? Ada juga. Okay, pembasmi kuman ada tak? Okay, bagus ya. Hani dengan Jah, mak dengan Hani dengan Jah, empat-empat eja pencuci dekat rumah. Okay, okay, biasanya kita orang biasa sampai peluntur je. Pembasmi kuman ni jarang orang ada. Rumah cikgu pun tak ada pembasmi kuman ni. Okay, so maksudnya bila cikgu tanya kat mana letaknya, kamu kena tahu. Sekarang ni kamu dah kena tahu. Pencuci pinggan patut letak kat mana, Clorox patut letak kat mana, pencuci lantai patut letak kat mana. Kena tahu. Masing-masing dah kena tahu dah kat rumah tu tempat ni kat mana. Supaya kamu tahu itu adalah pencuci lantai, itu adalah Clorox, itu adalah pembasmi kuman. Okay, nak tak nak, Jah dengan Hani makin membesar, sikit-sikit kena belajar juga dan tahu cara menggunakan 4 ejen pencuci ni. Okay, kita akan beralih kepada fungsi ejen pencuci. Kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama, fungsi pencuci. Ya betul, fungsi pencuci pinggan mangkuk. Ni cikgu cari gambar dekat Google. Ni ada contoh-contoh banyak pencuci pinggan mangkuk. Yang ada yang jenis cecair, ada yang jenis pepejal. Hani dekat rumah Hani, cikgu rasa, cikgu harap Hani pernah pergi dapur lah tolong cuci pinggan. Hani dekat dapur tu pencuci pinggan cecair ke pepejal? Okey, Hani cecair. Jah pun cikgu tahu Jah selalu juga basuh pinggan mangkuk. So kat rumah tu pepejal ke cecair? Cecair juga. Okey, kalau cecair ni dia dalam botol yang tinggi ni ha. Ada jenama Label, Sunlight, Glow. Lepas tu ada Joy, banyak lagi jenama. Kalau pergi ke pasar raya, sekarang ni dah boleh pergi pasar raya kan? Nanti kan pergi ke area pencuci ni, ejen pencuci ni, tengok satu-satu. Tanya dekat Umi dengan Ibu pencuci pinggan mangkuk. Kalau kita dah boleh melawat, cikgu bawa je sendiri nanti waktu sekolah. Okay, so fungsi pencuci pinggan mangkuk semua pun dah tahu. Ianya digunakan untuk cuci pinggan lah. Pinggan, mangkuk, gelas, sudu garpu dengan peralatan-peralatan memasak yang lain lah. Kalau dah kotor kita dah gunakan, kita gunalah pencuci pinggan mangkuk. Boleh tak guna pencuci lantai untuk cuci pinggan mangkuk? Betul. Tak boleh sebenarnya. Sebab apa? Dia punya jenis cecair dalam tu tak sesuai untuk pinggan mangkuk. Lagi satu tak sesuai kena tangan kita ni. Boleh jadi gatal-gatal, boleh jadi kulit, jadi sakit kulit lah. Sebab tu kita kena guna pencuci yang betul. Kalau pinggan mangkuk, gunalah pencuci pinggan mangkuk. Okay, selesai fungsi pencuci pinggan mangkuk. Harapnya Hani dan Jah ingat. Next, pencuci lantai. Fungsi pencuci lantai. Ini contoh-contoh gambar yang cikgu ambil dekat Google. Ah, ah. Okey, Jah nampak tak
gambar ni, 4 ni, Jah punya jenama apa Jah kat rumah? Cuba tanya Kak Lydia. Mr. Macam ni yang mana? Warna merah, hijau, biru, hijau. Ajax lah tu Hani pula yang mana satu? Warna biru. Wow, Hani pakai good mate. Okey, ini adalah jenama-jenama. Yang penting semua ni gunanya adalah pencuci lantai. So, fungsi pencuci lantai, ingat je. Kalau dah nama pencuci lantai, mesti guna untuk lantai saja. Okey, kadang-kadang kita guna juga pencuci lantai ni untuk basuh. Kalau dinding bilik air tu tiles, kita guna juga untuk basuh bilik air punya dinding. Ataupun kita guna juga untuk basuh lubang jamban tu, mangkuk tandas tu, ataupun sinki. Sebab dia punya bahan dalam pencucian lantai ni, kita boleh guna bukan sekadar lantai saja, tapi boleh juga guna untuk dinding bilik air, ataupun jubin dalam bilik air, atau permukaan jubin, ataupun juga mangkuk tandas. Okey, tapi ingat, pencuci lantai ni hanya untuk lantai saja atau permukaan dalam rumah. Boleh tak guna pencuci lantai untuk basuh baju? Tak, cikgu pun tak pernah tengok apa kesannya kalau guna pencuci lantai ni untuk basuh baju. Bila cikgu dah tanya awak ni, cikgu terbiasa nak cuba juga apa jadi kalau kita guna pencuci lantai untuk basuh baju. So, untuk basuh pinggan pun tak boleh tahu. Boleh tak guna pencuci lantai untuk basuh badan? Tak boleh. Gatal nanti. Cikgu pun tak pernah cuba. Okay, bila dah kata ianya pencuci lantai, gunalah untuk lantai sahaja. Kalau pencuci pinggan tadi, gunalah untuk pinggan saja. Jangan membazir pencuci pinggan untuk basuh lantai. Boleh, tapi bazirlah pencuci pinggan tu mahal tau. Okay, next. Kita tengok ejen pencuci yang seterusnya. Pembasmi kuman. Fungsi pembasmi kuman. Tengok sini, yang cikgu jumpa yang popular Dettol ni je lah. Dekat Google. Cikgu cuba cari juga fungsi betul. Pembasmi kuman ni dia tak macam pencuci pinggan mangkuk ataupun pencuci lantai. Pembasmi kuman ni kita boleh guna dekat banyak benda. Contohnya kita nak basuh baju, kita campur sikit dalam kita punya mesin basuh. Kalau kita nak mop lantai, kita campur sikit dengan dalam baldi tu, pencuci lantai dengan Dettol. Kalau kita nak basuh tangan, kita titiskan sikit dekat tangan, rendam tangan kita. Even pembasmi kuman ni, cikgu pernah baca atau tengok video dekat YouTube, dia titiskan dalam air, dia basuh sayur. Tapi cikgu tak pernah cubalah. Cikgu tak pernah cubalah, tapi jangan cubalah untuk makanan, kita guna untuk permukaan saja. So kalau dekat dapur, contohnya kamu nak dah guna kain-kain dapur kan. So gunakan pembasmi kuman ni masa basuh kain dapur tu. Ataupun kamu dah bersihkan meja, kamu nak pastikan tak ada kuman atas meja, campur titiskan sikit pembasmi kuman ni dalam air, and then ambil kain lap, celup, laplah meja tu dengan pembasmi kuman. Kalau kat sekolah, kita boleh buat praktikal nanti bulan 4 nanti. Dan kita seterusnya, ingat bila kata pembasmi kuman, fungsi untuk bunuh apa? Hani? Mana Hani? Hani dah terkeluar ke? Hani senyap je. Kalau pembasmi kuman gunanya untuk bunuh apa Hani? Untuk bunuh kuman. Okey, tak apa. Kita terus ke ejen pencuci yang keempat. Peluntur. Tengok gambar ni Ini adalah contoh-contoh peluntur. Okey. Ciri-ciri peluntur ni kalau kena kat tangan, kamu akan rasa gatal sangat. Sebab apa? Peluntur ni dia menghakis tau. Kalau cikgu spray peluntur dekat cikgu punya mangkuk tandas, kalau terkena tangan, basuh dengan air pun tak terasa lagi benda tu, peluntur ni ada kat tangan. Kena sabun. Sabun pun kadang terasa lagi. So ingat, peluntur ni kena hati-hati menggunakannya.
Kalau Jah dengan Hani nampak dekat skrin ni, jenama yang biasa kita guna adalah Clorox. Bau dia sangat kuat, sakit hidung kalau kita spray. Pernah bau tak Clorox ni kat rumah masing-masing? Okay, Jah tak pernah. Hani pernah. Mak ada cerita kat tepi tu. Okay, cikgu nak lepas ni kalau ibu ke ayah ke ataupun adik-beradik lain tolong cuci tandas. Kalau mereka guna Clorox, bagi tahu dekat kamu supaya kamu tahu macam mana bau Clorox tu. Okay, Clorox ni memang fungsi dia untuk bersihkan permukaan dan kotoran yang degil. Kita boleh guna pencuci lantai, kita boleh untuk bersihkan lantai, tapi kalau ada kotoran-kotoran yang degil tak nak tanggal, contohnya macam keladak-keladak, lumut-lumut, kadang-kadang kita guna mop pencuci lantai saja dia tak bersih, so kita kena sibah dulu dengan Clorox and then biarkan dia sekejap, baru kita bersihkan balik, nanti tertanggallah kotoran tu. Okey, Clorox ni kita tak guna untuk pinggan mangkuk ya. Kita tak guna juga untuk apa lagi, untuk basmi kuman, Clorox basmi kuman juga. Kita tak guna untuk pinggan mangkuk. Okey, kalau kita cerita dalam konteks dapur, kita tak guna Clorox ni untuk pinggan mangkuk. Clorox ni memang hanya untuk bersihkan kain saja, kain-kain dapur ataupun lantai. Okey? Ingat, fungsi peluntur ni hanya untuk lantai dan juga bersihkan kain-kain dapur. Contohnya kain dapur, bila kita lap kicap ke sos ke, dia punya kesan tu tak tertanggal tau dekat kain. So kita rendam sekali dengan Clorox, hilang lah nanti. Okey, selesai fungsi 4 ejen pencuci. Yang pertama tadi apa dia? Pencuci. Okey, pencuci lantai. Fungsinya apa? Cuba sebut, cikgu nak dengar. Okey, pencuci lantai untuk cuci lantai lah, bersihkan lantai. Jah, pencuci pinggan. Apa fungsi pencuci pinggan? Untuk sabun apa? Ya, untuk bersihkan pinggan. Okey, peluntur ni yang tengah nampak ni, apa fungsi peluntur? Betul. Clorox ni kita guna untuk kotoran degil yang ada kat lantai ataupun kat kain lap yang kita guna kat dapur. Yang terakhir sekali, apa fungsi pembasmi kuman? Betul, untuk membasmi kuman. Macam sekarang ni kalau kita pergi makan kat kedai, kan lepas ada orang datang makan, kita nak duduk meja tu, mesti pelayan restoran tu akan spray dulu sanitizer. Sanitizer tu pembasmi kuman jugalah. Tapi yang untuk dapur ni biasanya kita guna Clorox pula, Dettol. So boleh juga beli pembasmi kuman yang jenis spray tu untuk lap dapur kita nanti. Okey, selesai ejen pencuci. Sekarang kita nak tengok alat pencuci. Alat pencuci ada 7 kalau di dalam buku sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tengok satu-satu. Yang pertama sekali, span hijau. Okey, ini rupa span hijau. Ini rupa span. Span dengan span hijau ni ada beza. Span ni biasanya dia lembut. Span hijau ni jenis yang kasar dan warnanya memang selalunya hijau. Jarang kita nampak warna lain. Ikut jenama lah. Dekat rumah ada span macam mana, Hani? Pernah basuh pinggan kan? Macam mana span kat dapur tu? Ya, jenis jaring-jaring ke, span ke, atau ada yang span lembut dengan keras terus? Jaring. Okey, bagus. Kat rumah Hani? Kat rumah Hani jenis span. Okey So, untuk cuci pinggan ni biasanya kita guna untuk cuci pinggan. Dan tak semestinya guna span atau span hijau saja. Dia ada lagi jenis-jenis jaring. Macam kat rumah cikgu pakai jaring. Sekejap.
Nak ambil ke tunjuk? Apa nantilah lepas ni. Okey. Next. Ni lagi 3. Ada berus keluli. Ni berus keluli. Oh. Rumah Hani adalah tu, mak dah cerita kat tepi. Rumah Jah ada tak? Jah? Rumah Jah ada tak berus keluli? Nampak tak gambar ni? Okey, ada. Okey. Seterusnya adalah penyapu. Okey, penyapu ni ada banyak jenis. Nanti kita tengok rupa-rupa jenis lain penyapu. Mesti ada kat rumah. Bohong kalau tak ada. Tak sapu rumah ke kalau tak ada. Okey. Ni penyapu. Macam mana eja penyapu? Nya. Okey. Okey, bagus Lily. Lily boleh mengeja dan membaca dengan baik lah ni. Cuma Lily bila beri lambat sikit kan tangan tu. Okey, Jah, cuba baca ni, Jah. S. Rus. Ni. Okey, berus keluli. Yang terakhir sekali, gambar tepi ni. Jah, apa? Nampak tak, Jah? Apa benda ni, Jah? Kalau ada penyapu, biasanya kita letak dalam apa? Penyodok. Bagus. Ini adalah penyodok. Dalam buku teks dia letak namanya penadah sampah. Samalah penyodok sampah, penadah sampah. Okey, next. Dua yang terakhir. Ni apa ni? Okey, mop. Okey, sebelah dia ni? Baldi. Jah, macam mana eja mop, Jah? Macam mana eja mop? M-O-P, mop. Mesti terus eja sekali. Mop. Okey, Hani, macam mana eja baldi? Baldi. L-bal. Okey, D-I. Okey, bagus. So, mop ni agak-agak guna untuk apa ni mop? Okey, pandai. So, baldi ni gunanya apa kaitan dengan mop? Okey, betul. Mop ni kita tadah air, letak sabun pencuci lantai tadi, kita celup mop, perah sikit, kita mop lah lantai. Okey, kita tengok fungsi dia pula. Kita dah nak selesai dah ni. Sekarang pun dah 11.29. Okey, fungsi span. Tengok ni ada banyak jenis span. Ni jenis yang macam ada unsur-unsur besi tapi dalam tu ada span. Yang ni span hijau dengan span lembut ni disekalikan. Yang ni pun sama. Okey, ada juga jenis jaring-jaring. So ingat fungsi span ni yang lembut ni guna untuk basuh peralatan, contohnya macam pinggan, mangkuk, sudu, garpu dengan alatan-alatan macam senduk saja. Okey, biasanya kita guna yang bahagian lembut ni untuk basuh pinggan, mangkuk, gelas dan sudu garpu lah, sebab kita tak perlukan yang keras ni sangat pun. Sebab apa? Dengan yang lembut ni pun dia dah tertanggal. Okey, ni fungsi span yang lembut. Okey, kita tengok. Okey, ni fungsi span hijau. Fungsi span hijau ni untuk kita gosok, sental sikit kotoran-kotoran yang degil. Contohnya bila kita masak guna periuk atau kuali, macam Jah masak nasi tadi, dia kadang-kadang ada kerak nasi kan. So inilah gunanya untuk inilah guna span hijau untuk sental sikit kerak nasi yang degil tu supaya dia bersih betul-betul. Bila basuh pinggan ataupun kuali ataupun periuk, alat-alatan dapur tu, kita kena pastikan kita kena gosok, kena pastikan sisa makanan tu tak adalah langsung pada pinggan mangkuk dan alatan masakan. Sebab tu kita guna guna span hijau ni, okey? Bagus, Jah. Hani pernah basuh tak guna span hijau ni?
Sebentar tak pernah lagi. Kat sekolah nanti cikgu ajar. Jadi tak sabar nak masuk sekolah. Okey? Okey, fungsi berus keluli pula. Fungsi berus keluli ni dia lebih kurang dengan span hijau. Cuma sebabkan dia besi, so dia untuk kotoran yang lebih degil daripada yang span hijau tadi. Kalau span hijau, sisa-sisa makanan contohnya kerak nasi, mungkin kalau masak sambal tu bila dia dah kering dalam kuali tu, dah melekat, kita boleh guna span hijau. Tapi anda kata dia degil tak nak tanggal juga, kita guna berus keluli ni. Berus keluli ada banyak jenis. Ni macam ni macam berus. Ni tajam tau. Jangan sekali-sekali gosok kat baju. Rosak baju nanti. Sama juga ini yang jenis bulat-bulat. Kadang-kadang pegang guna tangan macam ni pun kita rasa sakit. So kita pakai sarung tangan. Sebab tu ada yang kilang dia buat dengan pemegang. Sebab tajam ni sebenarnya. So fungsi dia yang saya sebut tadi untuk kotoran yang degil pada peralatan memasak. Okey. Dan kadang-kadang orang biasa guna untuk sental buntut kuali supaya buntut kuali atau buntut periuk tu betul lah buat kita betul lah kan kita panggil buntut kuali buntut periuk kan, ada bahasa lain ke? Tak ada kan, betul lah kan. Kadang-kadang bila kita masak dia hitam kan, kita nak nampak bawah periuk, bawah kuali tu kita nak bagi putih, kita guna ni lah. Span hijau tak jadi, biasanya kita guna ni. Okey, ini adalah fungsi berus. Cikgu rasa mesti kuali rumah Jah sangat-sangat bersinar-sinar. Okey, ini fungsi berus keluli. Kalau kat sekolah, cikgu tunjukkan cara guna dia. Okey, ni pula yang seterusnya, ni yang keberapa ni? Yang keempat. Fungsi penyapu. Okey, bila kata penyapu, mestilah untuk guna sapu sampah yang ada atas lantai, habuk-habuk. So, cikgu ambil 3 contoh penyapu ni. Ada jenis yang penyapu lidi. Kat rumah ada ke penyapu lidi? Ui, ada. Ni ada, Jah tak ada kan? Okey, penyapu lidi ni biasanya orang kampung guna. Dia bukan sama ada dia guna dalam rumah ataupun luar rumah. Sebab apa? Dulu-dulu mana ada kilang buat penyapu macam ni yang tengah-tengah ni. Kita ambil je dulu-dulu pokok kelapa banyak. So buang daun pokok kelapa tu, ikat banyak-banyak dia punya lidi tu, jadilah penyapu. Boleh sapu sampah yang besar-besar lah biasanya. Yang kecil-kecil tu kita akan guna penyapu yang kat tengah ni. Yang kat tengah-tengah ni dia punya tekstur penyapu bawah tu dia macam sabut. Ni mungkin dia macam sabut kelapa. Dia ambil daripada pokok-pokok juga ni. Kalau yang macam yang warna hitam ni, ni buat daripada plastik. Halus-halus je, sama. Dua-dua ni ada pemegang, kita boleh sapu lantai. So guna fungsi penyapu untuk sapu. Okey, sapu lantai. Okey, ada juga orang guna penyapu ni untuk sapu sawang-sawang dekat siling. Okey? Okey, next. Penadah sampah. Tengok dalam gambar ni, ada banyak jenis penadah sampah. Ada yang lagi canggih daripada ni. Ada juga yang kalau kita beli tu dia sekali set dengan penyapu. Ada juga penadah sampah yang kecil, ada juga penadah sampah yang besar. So tadi dah sebut kan, penadah sampah ni gunanya untuk bila kita dah sapu-sapu, nak ambil sampah yang terkumpul tu masuk dalam tong sampah atau plastik sampah, kita guna penadah sampah. Pernah buat tak? Pernah. Jah pernah tak? Pernah, bagus. Okey. Last. Ada lagi 2. Okey, yang kedua terakhir. Fungsi mop. Ni pun mop ada banyak jenis. Ada yang jenis bulat macam ni. Ada yang jenis putih-putih macam ni. Ni ada jenis yang petak ni. Kat rumah kamu ada yang jenis macam mana? Cuba bagi tahu Cikgu Hani. Nombor 1. Ni. Ni punya macam ni. Jah punya. Cuba tanya Kak Lydia yang mana satu ada. Jah punya. Ada contoh gambar kat sini ke tak ada? Jah? Tak ada contoh kat sini. Okey.
So fungsi mop ni adalah untuk kita mop lantai lah, yang bila kita dah ada tak sama, pencuci lantai tadi kita bancuh dengan air, so kita celup. Mop ni untuk mop lantai supaya mop lantai kita bersinar-sinar. Nampak tak macam lantai cikgu sekarang ni? So kita boleh gunakan mop ni untuk mop lantai lah. Kadang-kadang kita dah sapu, sebenarnya ada habuk-habuk lagi tertinggal. Kadang kita bila kita berjalan ni, berjalan atas lantai ni, tengok tapak kaki hitam, maksudnya lantai tu berdaki lah. So kita guna mop untuk bersihkan hitam-hitam tu, supaya bila kita jalan tu kaki kita tak kehitaman. Faham Okay, kejap. Last kali, kalau dah ada mop, mesti ada baldi. Ni pun baldi, ada banyak jenis baldi. Jadi yang bulat putar ni kita masuk, kita just pijak-pijak, nanti dia berpusing. So air pusing sendiri, yes. So air dia tak adalah banyak sangat dekat kain mop ni. Yang ni pula pun sama, yang ni jenis yang kena tekan. Ni biasanya kalau kita pergi ke pejabat-pejabat menteri, contohnya macam Hani, yes, pandai je. Macam Hani ikut mak pergi office, nampaklah tukang cuci tu akan pakai yang macam ni. Dia jarang pakai macam dua kat tepi ni. Kalau yang dua belah kanan ni biasanya adalah gunanya di rumah. Yang ni untuk pejabat-pejabat yang warna kuning ni, untuk pejabat-pejabat. So baldi ni untuk takung air, letak pencuci lantai, bancuh sikit biar dia sebati, masukkan mop. So kita putar-putarkan bagi dia kering sikit, sebab kita tak ada basah sangat. Bagi dia lembab-lembab je. Kalau kita basah sangat, nanti kan lantai tu terlampau basah, lambat dia kering. Lagi satu, dia jadi tak bersih. Okey? Itulah fungsi baldi. So ingat kita dah belajar hari ni tentang ejen pencuci dan juga alat pencuci. Ada latihan. Tengok latihan 1. Latihan 1. Ini gambar apa ni? Hani cuba perhatikan. Just cuba perhatikan. Ni gambar apa ni? Okey. Okay, betul. Ni gambar dekat sinki. Ada pinggan mangkuk yang bersih ke kotor ni? Yang kotor. Okey, cikgu nak Hani dengan Jah bagi tahu cikgu, apakah ejen pencuci yang kita gunakan untuk bersihkan pinggan mangkuk, sudu garpu yang kotor ni? Kita ada 4 ejen pencuci tadi. Pencuci ejen pencuci tadi kita ada 4. Dengar dulu. Okey, ejen pencuci ada 4. Pencuci pinggan mangkuk, pencuci lantai, peluntur dengan pembasmi kuman. Untuk gambar ni, guna ejen pencuci yang mana satu? Yeah, betul. So kalau pinggan mangkuk ni, kita guna pencuci pinggan sahaja. Okey, apa alatan pula, alat pencuci dia? Tadi dah sebut dah tadi. Yes, span. Okey. Kita boleh guna span, kita boleh guna span hijau, kita boleh guna berus keludi. Kalau tengok ni ada yang kerak-kerak ni, mungkin kita guna span hijau. Kalau yang jenis tak ada kotoran sangat, kita boleh pakai span biasa. Ini kalau macam kuali ni, periuk lepeh ni, cikgu nampak ni ada kotoran degil ni. Kita guna berus keludi. So cara dia, letak sabun sikit pada span ataupun span hijau ataupun keludi, kita gosoklah kuali tu. Basahkan sikit kuali tu. Dan then bilas balik. Lepas tu dah letak dekat peridai untuk bagi dia kering. Okey, bagus. Okey, latihan 2. Okey, latihan 2 ni ada gambar. Nampak ni ada makanan terjatuh atas lantai. Lepas tu ada pinggan pecah. Soalan cikgu, apakah ejen pencuci yang kita akan gunakan untuk bersihkan lantai ni? Ejen pencuci dulu, bukan alat. Ejen pencuci. Ejen pencuci ada 4. Apa dia? Pencuci lantai, pencuci pinggan mangkuk, peluntur, pembasmi kuman. Mana yang kita boleh guna? Pembasmi kuman boleh guna. Lagi? Yang paling utama kena guna pencuci
Ya, kita guna pencuci lantai. Paling utama kita guna pencuci lantai. Lepas tu kita boleh tambah pembasuh kuman atau peluntur lah. Put spaghetti punya sos ni tak tanggal kan. Okey, sekarang alat pula. Macam mana kita nak bersihkan, apakah alat yang kita gunakan untuk bersihkan lantai yang dah kotor ni? Penyapu, lagi. Lagi? Okey, kalau dah sapu, kita pakai apa? Okey, kain lap. Betul, betul. Tapi cuba sebut daripada 7 alat pencuci tadi tu. Okey, boleh guna penyapu, penadah sampah, sapu untuk sapu pinggan-pinggan pecah dengan spaghetti ni. And then kita kumpulkan satu tempat, kita guna penadah sampah. Okey, lepas dah guna penadah sampah, kita buanglah tu sampah. And then kita ambil baldi, isi air dengan pencuci lantai. And then ambil mop, celup. So mop lah. So ada 4 lah kita boleh guna. Penyapu, penadah sampah, mop dan juga baldi. Okey? Tak apa, kat sekolah nanti kita buat praktikal. Kotorkan lantai, kamu buat lah. Okey, so itu saja untuk hari ini. Esok kita buat sejam. Kita masuk topik, kita buat ulang kaji sikit pasal topik hari ini dan cikgu akan ajarkan tentang pendidikan sasiah. Okey, yang cikgu miss kelas malam. Hari Isnin. Okey. So ingat dekat ruang kerja dapur kita guna untuk, biasa dapur kita guna untuk apa? Di dapur. Ya, di dapur kita guna memasak. Ingat awal tadi dah sebut. Kita kena amalkan kebersihan di ruang kerja dapur sebab kita sediakan makanan di dapur. Kita memasak di dapur. So, untuk elakkan keracunan makanan dan untuk memudahkan cara memasak, kena pastikan dapur bersih. Dan kena guna alat dan ejen pencuci yang betul. Jangan salah. Kalau kamu guna pencuci pinggan lantai untuk basuh pinggan, mungkin boleh jadi keracunan makanan juga kat situ. Sebabnya bila kita bersihkan, kita bilas pinggan tu, dia tak bersih habis. Okey? Amalkan kebersihan di ruang kerja dapur.